Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat mulakan sesi persekolahan setelah seminggu kita bercuti. Okey, cikgu harap murid-murid sudah bersedia untuk meneruskan PDPR kita pada minggu ini. Okey, hari ini Cikgu Suhaida akan menerangkan satu tajuk kecil daripada topik bunyi, iaitu mengurangkan pencemaran bunyi. Okey, mengurangkan pencemaran bunyi. Okey, ini adalah tajuk kecil yang terakhir, tajuk bunyi. Okey, selepas ini kita akan masuk tajuk tenaga. Okey, untuk saya akan habiskan tajuk bunyi ini pada minggu ini. Okey. Murid-murid sudah bersedia, keluarkan buku teks. Lihat halaman tajuk mengurangkan pencemaran bunyi. Okey, ini adalah dalam buku teks. Okey, murid-murid boleh lihat dalam buku teks. Okey, ini mengurangkan pencemaran bunyi. Okey, bagaimana kita nak mengurangkan pencemaran bunyi? Okey, kita baca sama-sama. Bunyi yang terlalu kuat atau bunyi yang tidak diingini dapat dikurangkan supaya lebih senyap atau kurang jelas. Okey, bagaimana kita nak mengurangkan bunyi yang kuat? Okey, bunyi yang kuat. Okey, dengan cara bagaimana caranya supaya bunyi tersebut tidak terlalu kuat. Okey, jadi supaya dia lebih senyap dan kurang jelas lah. Okey. Okey, di sini ada satu situasi, murid-murid lihat situasi ini di mana berlaku di satu landasan kapal terbang. Okey. Petugas di landasan kapal terbang menggunakan pelindung telinga untuk melindungi telinga supaya tidak rosak akibat bunyi pesawat yang terlalu kuat. Okey, kita sendiri tahu apabila kita berada di landasan kapal terbang, kapal terbang akan mendarat dan bunyi bising akan berlaku. Maknanya bunyi akan terlalu bising. Jadi pekerja-pekerja yang berada di landasan kapal terbang, seperti dalam gambar ni, dia terpaksa menggunakan pelindung telinga. Okey, ini adalah pelindung telinga. Okey, pelindung telinga ini digunakan supaya dapat mengurangkan bunyi yang kuat pada kapal terbang yang mendarat. Okey. Jadi bunyi yang terlalu kuat itu akan menjadi lebih senyap lah. Okey, dia bunyi tapi dia akan mengurangkan bunyi yang kuat. Okey, tapi sekiranya kita tidak pakai pelindung telinga ini, dia akan merosakkan telinga lah. Kalau dah hari-hari kita mendengar bunyi kapal terbang yang terlalu kuat, dia akan menyebabkan bunyi itu telinga kita akan menjadi rosak. Genggaman kita akan menjadi rosak. Jadi pelindung telinga ini membantu mengurangkan bunyi kapal terbang yang terlalu kuat. Okey. Jadi kat sini melindungi telinga supaya tidak rosak. Sebab bunyi kapal terbang ni memang terlalu kuat. Sedangkan kita yang duduk di bawah ni, bila kapal terbang lalu bunyinya kuat yang di atas, lagi bila kapal terbang tu berada dekat dengan kita. Okay, jadi boleh menyebabkan telinga kita akan rosak kalau tanpa pelindung ni. Jadi pekerja-pekerja yang bertugas di landasan kapal terbang memang kena pakai pelindung telinga. Okey, jadi pelindung telinga ini adalah salah satu cara mengurangkan pencemaran bunyi. Okey. Okey, situasi 2. Okey, situasi 2. Okey, bagaimana cara nak mengurangkan pencemaran bunyi selain daripada menggunakan pelindung telinga? Okey, penyerap bunyi. Apa itu penyerap bunyi? Okey.
dalam rumah kita, kita banyak penyerap bunyi. Okey, banyak sangat objek yang boleh menyerap bunyi. Okey, seperti permaidani. Permaidani ni kapet. Okey, kapet. Langsir, tingkap, okey, ataupun perabot-perabot yang berada di dalam rumah. Okey, perabot. Selain daripada permaidani, langsir, tingkap, okey, perabot ataupun almari yang berada di dalam rumah kita boleh membantu mengurangkan getaran bunyi yang kuat. Okey, contohnya kalau kat gambar ni kita tengok, okey, ada kereta. Okey, kereta ni dia bunyi horn yang terlalu kuat. Pin, pin, pin. Okey. Jadi kita di dalam rumah ni akan mendengar bunyi horn kenderaan ini lebih senyap. Okey, kerana terdapat dalam rumah kita ni ada langsir dan permaidani yang boleh mengurangkan bunyi itu, mengurangkan getaran bunyi. Okey, jadi horn ini akan menyerap. Okey, dia akan diserap oleh langsir, bunyi itu akan diserap oleh langsir dan kapet. Jadi bunyi itu akan menjadi lebih senyap. Okey, jadi kita dah belajar. Okey, kita dah belajar pantulan bunyi kan. Okey, pantulan bunyi ni bila terkena sesuatu objek, dia akan dipantulkan semula. Okey, jadi bunyi itu dapat dikurangkan disebabkan objek-objek yang berada di sekeliling kita. Okey. Jadi langsir, kapet ataupun perabot-perabot yang berada di dalam rumah kita ni dapat membantu mengurangkan getaran bunyi. Sebabnya bunyi tersebut telah menyerap ke dalam langsir ataupun kapet. Okey, jadi dia dapat mengurangkan bunyi tersebut. Getaran itu dapat dikurangkan. Okey, penyerap bunyi. Okey, murid kena tahu penyerap bunyi. Okey. Situasi 3. Okey, situasi 3. Di sini ada bagaimana penggunaan pokok boleh membantu mengurangkan pencemaran bunyi di persekitaran kita. Okey, di sini ada pokok. Okey, pokok kan. Okey, di sini ada orang, dua pemuda sedang berbual. Okey, jadi kenderaan lalu di jalan raya, dia horn dengan kuat. Okey, dengan bunyi kenderaan, dengan horn. Okey, dua pemuda ni sedang berbual. Okey, bagaimana pokok ini dapat membantu mengurangkan bunyi kenderaan tersebut? Okey, dengan cara, kita belajar minggu lepas sebelum cuti, kita belajar pantulan bunyi kan. Okey, apabila bunyi ini dipantulkan ke arah objek yang keras seperti pokok, apa-apalah dalam gambar ni seperti pokok lah yang keras, dia akan dipantulkan, bunyi tersebut akan dipantulkan semula. Okay, jadi bunyi yang sampai ke arah budak lelaki ini akan dapat dikurangkan. Okay, jadi tidak terlalu kuat kerana telah dihalang oleh objek yang keras, ataupun telah dipantulkan semula oleh objek yang keras. Okey, jadi itu adalah bagaimana cara penggunaan pokok itu dapat membantu mengurangkan pencemaran bunyi disebabkan oleh pantulan bunyi telah dihalang oleh objek yang keras. Okey, bila bunyi dipantulkan, dia dihalang oleh objek yang keras, bunyi tersebut akan dipantulkan semula ke arah kenderaan tersebut. Jadi bunyi yang sampai ke arah budak lelaki tersebut hanya sedikit sahaja. Itu adalah salah satu penggunaan pokok dalam gambar di atas. Okey. Jadi ada 3. Okey, ada 3 situasi. Pertama, menggunakan bagaimana mengurangkan pencemaran bunyi. Pertama, menggunakan pelindung telinga. Okey, kedua, menggunakan penyerap bunyi seperti langsir,
pemaidani ataupun perabot-perabot di dalam rumah. Okey, penyerap bunyi Okey. Yang ketiga, penggunaan pokok-pokok yang berada di sekitar kita ni. Okey, pokok-pokok ni adalah objek yang keras. Okey, jadi bunyi ini dapat dipantulkan semula lah. Okey, dihalang oleh objek yang keras. Okey, jadi bunyi itu akan dapat dikurangkan. Okey, pencemaran bunyi itu dapat dikurangkan disebabkan penggunaan pokok. Ataupun kalau tak ada pokok, tembok ke kan, macam contohnya kita pernah lihat kan dekat di highway ataupun lebuh raya, ada taman rumah, ada perumahan taman yang dibuat, di tepi dia tu dia letak tembok. Okey, dia letak tembok batu. Okey, tembok batu itu apa fungsi dia? Okey, fungsinya adalah mengurangkan pencemaran bunyi kepada penduduk-penduduk yang berada di taman tersebut. Okey, jadi bila lebuh raya ni kenderaan lalu lalang, okey, jadi pencemaran bunyi itu akan mengganggu penduduk-penduduk di situ. Jadi tembok itu adalah salah satu penghalang, iaitu objek yang keras yang dapat membantu mengurangkan pencemaran bunyi dengan cara halangan. Okey, jadi pantulan bunyi itu akan diserap oleh batu tersebut. Okey, diserap oleh tembok tersebut. Ataupun separuhnya lepas dipantulkan, kemudian diserap dan dipantulkan semula. Okey, jadi bunyi itu dapat dikurangkan. Okey, berbanding kalau tiada tembok, tak ada objek yang keras lah. Kalau tak ada objek yang keras, bunyi itu akan kuat lah. Dia tidak dapat dikurangkan. Okey, itu adalah contoh-contoh bagaimana kita mengurangkan pencemaran bunyi. Okey, selepas ini, okey, tajuk ni sikit sebenarnya, pencemaran bunyi ni. Okey, jadi nanti saya minta murid-murid buatkan peta minda tentang bagaimana mengurangkan pencemaran bunyi. Okey, saya akan bagi latihan. Okey, selepas murid-murid buat latihan tajuk mengurangkan pencemaran bunyi, okey, murid dikendaki, saya nak murid-murid menjalankan santai sains, aktiviti santai sains, iaitu menghasilkan alat muzik menggunakan gitar semula. Okey, di dalam gambar ini, di dalam buku teks, dia menunjukkan cara-cara mencipta alat muzik. Okey, kat sini kita nampak gitar, dia buat gitar. Okey, menggunakan barang kita semula. Barang kita semula ni benda-benda yang kita boleh dapat di sekeliling kita lah. Yang contohnya kotak, okey, polistrin ataupun kertas gulung, yang tisu tu kan, tisu gulung tu, kertas dia yang tengah-tengah tu. Okey, boleh dijadikan satu alat muzik. Okey, seperti dalam gambar ni. Kalau kita lihat dalam gambar ni. Okey, ini dia buat gitar. Okey, hasilkan alat muzik dengan menggunakan bahan kita semula seperti kotak, mangkuk kertas, gelang getah, pistol perlekat. Okey, perekat panas. Okey, ini pistol ni lah gam tembak tu lah. Okey, dan pita pelekat mengikut kreativiti kamu. Okey, cikgu nak murid-murid hasilkan alat muzik seperti di dalam gambar ni. Okey, seperti dalam gambar ni, tapi ikut kreativiti masing-masing. Tidak semestinya menggunakan alat di dalam gambar buku teks ni. Murid-murid boleh ikut kreativiti menggunakan bahan-bahan lain, okey, yang ada di rumah. Okey, jadi selepas murid siap menghasilkan alat muzik ini, saya minta murid-murid ambil gambar. Okey, ambil gambar bersama awak dengan murid bersama alat muzik tersebut. Okey, jadi hantar ke dalam Telegram. Okey, hantar ke Telegram. Okey, ni salah satu projek sains. Okey, jadi alat muzik tu pastikan menggunakan alat kita semula lah, bukan beli di kedai lah. Okey, tak kira lah
alat muzik tu dalam bentuk apa pun. Dalam gambar ni dalam bentuk gitar. Murid nak buat bulat ke, nak buat bentuk apa pun, ikut kreativiti masing-masing. Okey, tak semestinya bentuk seperti di dalam buku teks. Okey, cikgu bagi kamu hasilkan alat muzik dengan mengikut kreativiti masing-masing. Okey, yang penting alat muzik itu berfungsi lah. Maknanya bila kita petik tu adalah bunyi dia sikit lah. Okey. Okey. Jadi selain daripada alat muzik yang dalam gambar ni, seandainya murid nak buat alat muzik lain, okey. Alat muzik lain saya benarkan, tetapi mestilah alat muzik lah. Alat muzik lah. Jangan bukan alat muzik. Contohnya murid-murid nak buat gendang ke apa benda ke, saya boleh terima, tetapi mestilah menggunakan bahan terbuang. Okey, selain daripada dalam gambar ni, saya terima. Okey, yang penting ia alat muzik kita semula. Okey, dalam gambar ni dia bagi contoh. Okey, murid boleh buat yang dalam gambar ni dalam buku teks, ataupun murid boleh buat selain dalam buku teks, saya terima. Yang penting alat muzik. Okey, alat muzik kita semula. Okey. Jadi selepas siap, murid-murid ambil gambar, fotogradekan gambar awak dan gambar alat muzik yang kamu cipta. Okey, hantar di dalam Telegram. Okey, itu saja aktiviti kita untuk minggu ini, untuk tahun 4. Okey, jadi nanti minggu depan kita akan masuk topik tenaga. Okey, jadi saya harap murid-murid dapat hantar tugasan cikgu. Okey, sebagai evidence lah. Okey, sebagai evidence. Okey, kalau dah siap, dah ambil gambar, simpan alat muzik tersebut. Nanti kita akan naik sekolah. Kalau kita dapat bersemuka, murid-murid boleh bawalah hasil-hasil yang murid siapkan. Okey, itu saja. Okey, yang ini tugasan saya dah terangkan. Nanti latihan saya akan berikan. Okey, itu saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.